kita masuk masalah 51. Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Sebelum tu saya nak sentuh satu masalah yang berlaku baru dalam sehari dua ni. Satu masjid berlaku sembahyang fardu isya. Sembahyang fardu isya, maka ketika itu rakaat yang imam yakin rakaat keempat bagi imam, dia yakin itu rakaat keempat. Sebahagian makmum menyatakan imam itu telah melakukan kesalahan. Imam masih baru 3 rakaat. Ketika itu tidak ada siapa yang bangun tegak. Masing-masing duduk tahiyat akhir sama-sama. Dalam perut dan lemah, kan? Dia akan betul, aku akan betul. Kalau aku bangun, adakah orang lain nak bangun? Masing-masing dalam hati duk bunyi tu. Bunyi. Sekiranya kalau syak seorang makmum pada imamnya, dia menyatakan kalau kata imam tu masih 3 rakaat, bagi makmum kena buat apa? Ya. Kalau makmum kata syak imam tu masih 3 rakaat, mudah saja, bangun terus berdiri tegak. Berdiri tegak dalam keadaan qiyam, sebut subhanallah. Tak usah duk bimbang, tak usah duk kata orang nak keputusan kepada diri. Jangan duk kata makmum sebelah aku nak kata apa, tidak. Keputusan sekiranya kita yang mengetahui syak bahawa imam itu melakukan kesalahan. Imam masih baru 3 rakaat tetapi pergi duduk tahiyat akhir. Imam rasa dia rakaat keempat. Maka bagi makmum yang syak itu kena bangun. Ketika mana bangun sebut subhanallah. Kalau dia tuis kaki duduk juga, batal lah sembahyang dia. Batal sembahyang. Kalau dia duduk juga, sampai masalah ni tanya, dah balik rumah duk esok pagi baru tanya. Selepas sembahyang pun tak cerita dengan tok imam, tak sembang dengan tok imam. Balik ke rumah duk dalam duk lemah perut tu. Duk esok pagi tak boleh, gelisah tanya. Macam mana kan macam ni perkara ni berlaku? Tak bagi tok imam, tak bagi tahu. Berapa orang? Berbelah-belah orang. Qada semula. Nak buat macam mana? Kena qada lah, kan? Sebab sembahyang itu tidak sah. Sebab syak pada imam. Maka imam sekiranya dia yakin rakaat itu hak dia bagi makmum, maka dia kena bangun terus subhanallah. Kalau dia sebut subhanallah, imam pula tanda tanya, aku buat cukup. Imam contohnya, dia yakin dia cukup, maka kita berhenti sekejap, maka sebut sekali lagi subhanallah. Dia duduk, dia betul, dia juga dia faham, sebab dia yakin, imam yakin. Maka kalau dah sebut subhanallah cukup kali ketiga, dia tidak bangun juga, jangan farqah lagi dengan imam. Tunggu qiyam di situ ketika mana berdiri. Maka imam pun assalamualaikum warahmatullah, berdiri semua. Dia tengok belah kanan, tengok kalau pakat berdiri ke semua. Tapi kalau dia tengok setengah berdiri, setengah duduk, dia pun pening, kan? Kalau makmum setengah tu hak syak, setengah syak tak, setengah tak, kan? Setengah ikut berdiri, setengah duduk, setengah kata kena ikut imam walau apa sekalipun. Macam tu dia pun tengok, dia kira 1, 2, 3 duduk, 1, 2, 3, 4 berdiri, dia pun ambil 4 berdiri terus. Kalau dia tengok setengah sebahagian duduk, setengah duduk, kalau dia mengetahui dia bijak, kalau dia pun jadi tanda tanya, dia akan terus bangun, dia masuk kembali pada sembahyang, maka dia terus berdiri qiyam, maka kita baru baca Fatihah. Tapi kalau dia tidak berdiri juga, dia bagi salam terus habis, maka penceraian itu sejarah Fatihahnya lama, maka menjadi farqah dengan imam. Kita buat sendiri, buat sembahyang sendiri. Itu berlaku baru sehari dua ni dalam kawi. Baik, imam dan makmum lupa sujud sahwi. Berkata Imam Rafi', jika imam memberi salam sedang ia lupa sujud sahwi, dan makmum pun lupa juga memberi salam ia sertanya. Sebelum saya masuk cerita bab ni mengenai syarat sah sujud sahwi ada berapa? Baik.
syarat yang kita duk sujud ni. Setengah tu dah sujud-sujudnya, sujud, tapi dia tidak tahu syarat. Syarat seperti mana kita dah sebut, takbiratul ihram kena tahu syarat dia. Syarat baca Fatihah kita kena tahu. Syarat rokok kita kena tahu. Kalau tidak tahu pada syarat, kita semayangnya. Sebab tu kadang-kadang semayang tidak memberi kesan kepada kehidupan kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak ada dalam diri. Sebab dia semayang ikut-ikut, pak turut sebagainya, tidak mengetahui fiqhu solah, memahami semayang. Akhirnya dia terikut-ikut nah. Orang sujud ni. Tapi syarat sah sujud itu kita kena mengetahui. Maka di sini disebut dalam kitab Muftahul Jannah sebut syarat sah sujud sawi itu adalah 6 syaratnya. Sebelum kita masuk sujud sawi ni, syarat sujud itu ada 6 syarat dia. Maka 6 syarat ini mesti menepati. Kalau tidak tepatnya, maka batal sujud. Bila batal sujud, batal sembahyang. Seperti mana syarat-syarat takbiratul ihram, Fatihah, rukuk dan sebagainya. Dan yang pertamanya, bahawa menghantarkan dahi atas tempat sujud dan tiada sah jika tiada sampai dahinya itu pada tempat musalla, dan lagi tidaklah memadai jika dihantar dengan kening atau pipi dan hidung dengan tiada dahinya. Nah tu kita kata aku duk buat dah kan. Memang betul kita duk buat kan. Syarat dia apa dah? Dahi itu pastikan sampai ke muka bumi ini. Tempat mana kita sujud itu pastikan kita sampai. Bukan dengan hidung. Orang kata hidung mancung tak apa, ada hidung mancung kena. Hidung mancung sekalipun dahi kena kepada tempat sujud. Tidak boleh dengan pipi ataupun kening. Ada setengah tempat kapek dia tu dia ada masalah. Kapek dia masalah, dia sujud-sujud tu hanya kena kening. Dahi tidak kena. Maka tidak sah sujud itu. Itu syarat yang pertama. Kadang-kadang sujud dia kena kening ni ya. Dahi bukan dia dahi kening dia ada kening. Dia melengkung sedikit, dahi duduk ke dalam. Bila sujud dia kena kening. Bila kena kening, dahi ni tidak kena, maka tidak sahnya sujud. Maka itu syarat yang pertama. Dan yang keduanya, bahawa menghantarkan 2 lututnya serta jarinya dan 2 kakinya dan 2 tapak tangannya. Sebab tu elok kita dah sembahyang dah cantik dah, elok alhamdulillah kan. Nak turun itu bukan turun dengan tangan dulu kan. Turun dengan kepak lutut hantar kepada bumi, 2 lutut, 2 tangannya, 2 kakinya. Semua ada beberapa anggota berada ketika mana sujud yang kena bumi 7 kan. 2 kaki, 2 lutut, 2 tapak, 1 dahi. 7 anggota berada di muka bumi ketika mana sujud. Sebab tu dalam mazhab kita Imam Syafi'i ketika mana sujud, ibu jarinya kena lipat, anak jari ibu ini kena ada di tempat sejadah itu. Kalau mazhab lain dia tidak mengapa, dia main pacak lebih kurang lah, pacak pagak tak apa, dia pacak gitu lah kan. Kadang-kadang dia ibu kaki lipat gitu, tidak mengapa mazhab lain. Kita mazhab Syafi'i. Bila mazhab Syafi'i mau tidak mau usaha belajar, lipatkan jari kaki itu kena anak perutnya kena kepada tempat di sejadah. Dan ketika mana sujudnya, tapak 2 tangan. Seelok-eloknya 2 tangan itu jangan renggang ketika mana sujud. Hendaklah rapat. Dan jangan melebihi dengan bahunya. Itu tata tertibnya. Sujud itu jangan melebihi dengan bahunya. Seperti mana kita duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, jari kita ini sama dengan parai lutut, tidak melebihi, tidak mengurang, sama dengan parai lutut. Maka ketika mana sujud itu pun 2 tapak tangan ini hendaklah sama dengan bahunya. Jangan lebih terkup muka. Muslimat total lain lah kan. Maka bagi lelaki dia kena ada rengang itu buka kan, jarinya rapat. Memang yang ni kita duk buat dah cuma menambahkan ilmu sebagai syarat dalam sujud. Dan yang ketiganya, bahawa menghantar akan dahinya itu pada hal terbuka ia. Maka jika sujud ia dalam dahinya itu terbalut dengan
kain, kerana luka ataupun barang sebagainya, dan takut ia meninggalkan jika sujud ia di atas memadai juga kerana darurah, dan jika tidak darurah maka ditutupi dahi, maka tidak sah sujudnya. Sujud itu pastikan dahinya terbuka. Tapi kalau dia pakai serban contohnya, dia tidak sakit, tidak ada apa-apa, pakai serban, dia sujud-sujud, angin tiup, serban mai ke depan, letak dekat sujud, maka tidak sah sembahyang, tidak sah sujud. Tetapi kalau dia ada masalah dari segi luka dan sebagainya, itu bab lain, darurah. Dia sujud itu disebabkan kalau dia buka balut ini boleh jadi kudinya kena, akan jadi sakit, maka dia darurah itu dibolehkan, darurah saja. Tapi bagi yang kita sihat kamil mukamil ini, dahinya pastikan kena terbuka. Dan yang keempatnya, bahawa sampai kepada tempat sujud itu sekira-kiranya seberat kepalanya juga, jangan diberatkan dan jangan diringankan. Sujud tu bila kita sampai dahi kita kepada sujud, jangan duk pergi tekan. Lagi apa, bagi dahi hitam sikit Lagi orang tengok kena siapa, syekh yang sembahyang kuat kan, dahinya hitam kan, naik lebam kan. Sebab apa? Dia tekan sungguh-sungguh, tidak perlu. Memadai letak kepala itu, berat kepala memadai kan. Angkat punggung, berat kepala kan. Terjunamnya kepala, maka memadai, jangan duk pergi tekan-tekan kan. Itu seberat kepala memadai, itu syarat sah sujudnya. Dan yang kelimanya, bahawa meninggikan yang terkebawah atas yang tertinggi. Maka meninggikan yang tempat yang bawah tinggi, maksud dia kita kena tinggikan punggung kita, kepalanya terjunam. Tidak sah sekiranya tempat yang patut tinggi tidak ditinggikan, maka kita berada demikian sama-sama, maka tidak sah sujudnya. Seperti mana kita sebut pada 2 minggu yang lepas, sekiranya tidak boleh nak sujud juga pada hari Jumaat kerana kesesakan. Dia, kalau dia boleh, dia kepala dia boleh terjunam, punggungnya boleh terangkat, maka sahnya sujud. Maka demikianlah tempat yang tinggi, tempat rendah ditinggi pada punggung yang diangkat. Yang akhir sekali, yang keenam, bahawa jangan menghajar turunnya maka yang lain daripada sujudnya. Maka turun sujud itu jangan mengejarkan dengan yang lain. Turun sujud itu semata-mata kerana nak sujud. Kalau dia turun pasal yang lain, contohnya dia duduk semayang, sama ada imam ataupun seorang diri ataupun jemaah, dia duduk semayang, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tiba-tiba benda yang jatuh dekat depan dia tu, dia perlu kena sembunyi kan. Dia turun ambil, tiba-tiba dah sampai turun, baik ku sujud terus. Maka dia turun tadi bukan turun kerana nak sujud, turun nak ambil benda dia, benda yang jatuh untuk dia simpan. Maka turun tu bukan turun kerana sujud. Tidak boleh, tidak sah sujud itu. Maka dia kena kembali kepada iktidal, turun semula. Maka kalau dia turun sujud itu semata-mata turun pada sujud, tidak turun dengan perkara lain. Kalau turun kerana perkara lain, tidak sah sujudnya, maka batal sujud itu. Kalau tidak, dia kena bangun semula. Iktidal tadi dalam keadaan iktidal, maka turun sujud semula. Kadang-kadang duk berlaku yang tempat yang lain, nombor ekor lah tuan-tuan kan. Rokok tadi angin tiup, terkeluar kertas nombor ekor kan. Terkeluar nombor ekor, Sami'allahu liman hamidah, pungah kan. Turun ambil, imam pun Allah, duk sujud terus ya, bubuh dalam poket. Tak sah sujud dia kan. Hak tu perbuatan dia haram, semayang tetap sah walaupun nombor ekor dalam poket kan. Nombor ekor ada waktu semayang tetap sah, tapi perbuatan dia tu tetap haram kan, beli nombor ekor. Baik, itu syarat sah dia dalam sujud. 5 perkara yang tu kita kena jaga. Baik, kembali kepada kita. Berkata Imam Rafi', jika imam itu memberi salam sedang ia lupa sujud sahwi, dan makmum pun lupa juga memberi salam yang sertanya. Contohnya mengenai sembahyang maghrib tadi, imam terlupa sunat ab'ad. Contohlah sunat ab'ad, imam lupa nak duduk tahiyat awal.
Imam Allahu Akbar, terus bangun rakaat ketiga, baca Fatihah habis, rakaat i'tidal sujud, duduk tahiyat akhir. Betul, baca tahiyat habis, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam lupa terus nak sujud sawi, lupa. Makmum ni tu kalau imam lupa lagi senang kan, tak payah nak buat banyak. Makmum tak, Assalamualaikum, nikih dah berlaku, apa nak buat, tengok di sini. Baik, kemudian imam teringat bahawa ia terlupa sujud. Bila imam dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Allah tak sujud sawi, dia teringat kan? Dia teringat, boleh tak boleh kembali kepada sembahyang? Boleh bagi imam. Bukan dia salam itu, memang dia salam, bukan dia sengaja, tapi dia terlupa, sebab dia lupa bagi imam. Dan ia pun sujud, maka hendaklah makmum itu turut sujud bersama imamnya. Sekiranya, kalau sebab itu bagi kita, bagi makmum tata tertib, setiap imam selesaikan rukun baru kita buat. Yang inilah kata cantik. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, belah kanan, kita akan tunggu setelah mana imam bagi salam belah kiri, kita baru bagi salam. Betul? Itu cara tata tertib sembahyang ikut sunnah Nabi SAW. Tunggu sehingga imam bagi salam yang kedua. Maka kalau bagi makmum yang tadi imam bagi salam yang pertama, kita masih tunggu lagi. Maka sekiranya imam kembali semula dalam sembahyang dia sujud, bagi kita belum bagi salam, dibolehkan sujud sama, sujud sawi itu. Wajib ikut sujud sama bersama imamnya, berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Kerana imam itu telah kembali masuk dalam sembahyang, maka dia dibolehkan sujud dengan imam, sebab makmum tadi bukan beri salam lagi ketika mana sembahyangnya. Dan berkata Imam Rafi' lagi, dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia bagi sujud itu, sekiranya bagi makmum tadi imam Assalamualaikum warahmatullahi, imam tak bagi salam lah, nak kira lagi, dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab bagi belah kanan kan wajib kita kena tunggu, sunat hanya menunggu belah kiri. Tapi dia tak mau tunggu sunat dah, mana wajib imam dah buat, dia pun buat terus makmum tadi Assalamualaikum warahmatullahi. Maka di sini disebut apa dah? Dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat dia bagi sujud itu, kemudian imam kembali sujud sawi, maka makmum janganlah mengikutnya. Kalau makmum tadi bagi salam, maka makmum tadi jangan ikut pada imamnya, sebab dia bagi salam itu dengan i'tiqad dia untuk beri salam, bukan dia lupa. Imam tadi lupa bagi salam kerana dia lupa sujud sawi. Bagi makmum kerana dia ikut imam, imam bagi salam itu dia pun ikut bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi. Sekiranya dia telah bagi salam, maka jangan kembali kepada sembahyang, terus bagi salam, jangan ikut sujud dah. Kerana apa? Kerana salamnya makmum itu dengan sengaja, itu mengandungi putus keduah ikutannya. Kerana dia sengaja itu mengikut putus keduah, putus ikutan dengan imamnya setelah mana dia bagi salam. Setelah mana imam bagi salam, dia pun bagi. Imam tadi tidak, imam bagi salam kerana dia lupa. Yang ikut makmum ini kerana dia ikut imam. Imam bagi salam, dia pun bagi salam, maka putus ikutan dia dengan imam. Dan ini jelas bahawa kekal keduah tidak putus ikutan imam itu selepas salamnya dengan lupa untuk sujud sawi atau lalai dengan meninggalkan sunat-sunat abad di dalam sembahyang. Maka sekiranya di sini kalau mana tidak ada dah, sekiranya selepas bagi salam makmum itu dah putus keduah dengan imam, tetapi sekiranya al-halain melakukan kesalahan sunat abad, maka imam sujud sawi, hendaklah kita ikut sujud sawi dengan imam walaupun kita tidak berlaku kesalahan. Kita dah kata imam macam saya, contoh mengenai imam syak, dia syak, kita mengetahui imam itu buat betul semua. Contohnya sembahyang maghrib, imam sembahyang maghrib dengan sempurna, dengan elok, rakaat pertama elok, rakaat kedua duduk tahiyat awal elok, rakaat ketiga pun elok. Tiba-tiba imam syak, Allah lupa tahiyat awal tadi, dia syak diri dia pun Allahu Akbar sujud sawi. Kita tidak boleh apa semua betul ini, kita makmum semua betul.
Imam buat betul semua tadi. Tetapi kalau nak ikut dalam Imam Ramli sebut, hendaklah kita ikut sama sujud sawi itu. Walaupun imam itu buat betul, tapi disebabkan dia syak semua, walaupun betul, maka kita kena ikut sujud sawi sama dengan imamnya.